Kemudian ustaz suruh pembantu dia tolong angkatkan badan arwah hingga macam dalam keadaan duduk. Bila dia angkat je badan arwah, dengan serta-merta keluar dari mulut jenazah tu bermacam-macam rupa lendir, muntah dan najis. Ada yang keras, ada yang lembut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Okey, hari ni saya akan kongsikan tiga kisah untuk kita sama-sama ambil pengajaran dari kisah yang akan saya sampaikan ini. Diharap anda semua dengar dengan minda yang terbuka. Semua yang terjadi ada hikmahnya. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Okey, ini dia 5 random shoutout pada subscriber Syarul Chapter. Terima kasih di atas sokongan anda. Kalau anda nak masuk random shoutout pada video akan datang, sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya ada letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Pengalaman sedih ni Ustaz Amir lalui tak berapa lama dulu. Bila pagi tu dia dapat panggilan telefon dari sebuah hospital minta uruskan mayat seorang duda berusia 60-an. Hospital mana? Biar rahsia. Dekat sekitar tempat Ustaz ni memang dah jadi kebiasaan pihak hospital berkenaan akan hubungi Ustaz ni untuk uruskan mayat orang luar. Maksudnya jenazah ni adalah orang luar daripada Kuala Lumpur, misalnya Pahang atau Melaka, dan kaum kerabatnya minta hospital uruskan. Setelah tu mereka akan bawa jenazah tersebut pulang ke kampung. Dengan segera Ustaz pandu van jenazah ke bilik mayat hospital berkenaan. Selesai segala urusan dokumen, keranda jenazah diangkat ke dalam van dengan dibantu 3 orang anak si mati. Sebelum van tinggalkan bilik mayat, tiba-tiba anak arwah tegur Ustaz. Katanya dia minta maaf sebab tak dapat bersama uruskan jenazah arwah bapa dia. Ada hal mustahak katanya. Kalau dah macam tu tak apalah, kata Ustaz. Walaupun dalam hati Ustaz mula rasa tak seronok tau. Mustahak sangat ke urusan dia kalau nak dibandingkan dengan bapa dia sendiri. Kemudian Ustaz terus pandu van dan sampai ke surau di kawasan kediaman Ustaz. Keranda berisi jenazah pun diturunkan dan dimasukkan ke dalam bilik khas. 2 orang anak arwah, seorang lelaki dan seorang perempuan, bantu Ustaz. Ketika itulah berlaku sesuatu yang tak dapat Ustaz lupakan sampai bila-bila. Sewaktu buka penutup keranda, mata Ustaz Amir terus terbeliak. Alangkah terkejutnya dia bila Ustaz tengok jenazah tu berada dalam bungkusan plastik hitam. Ustaz segera hubungi pihak hospital. Seorang pegawai bilik mayat jawab panggilan tu. Ada masalah apa Ustaz? Tanya dia. Ustaz pun teranglah keadaan mayat tu. Kebiasaannya penghidap HIV je yang dibungkus macam tu. Ustaz risaulah pihak hospital tersilap ke. Pegawai tu cakap betul lah dan jelaskan apa yang berlaku. Lepas telefon, Ustaz terus buka bungkusan hitam tu. Bila dia selak je bahagian kepala mayat, serta-merta menusuk bau yang sangat memerikkan hidung. Betul kata pegawai tadi, mayat tu dibungkus dengan plastik hitam sebab baunya terlampau busuk. Astaghfirullahalazim. Ustaz rasa macam nak termuntah masa tu. Cepat-cepat dia tutup semula jenazah tersebut. Masa tu juga anak arwah datang tegur Ustaz. Ustaz,
Kenapa tutup semula jenazah bapa saya? Kami pun nak tengok juga. Ustaz mula rasa serba salah. Nak dilarang tak boleh sebab itu ayah mereka. Ustaz pun persilakan 2 orang anak arwah tengok jenazah bapa mereka. Bila Ustaz buka je plastik hitam tu, anak-anak arwah serta-merta palingkan muka dan tutup hidung. Mereka berdua terus termuntah. Yang paling menyedihkan lagi, mereka termuntah atas muka jenazah bapa mereka. Ustaz terus beristighfar, astagfirullahalazim. Sedih, tak sampai hati tengok muka arwah berlumur dengan lendir muntah si anak ni. Kemudian kedua-dua anak arwah berlari keluar dari bilik sambil tutup mulut supaya tak ada lagi muntah yang keluar. Kenapa macam ni sekali bau mayat jenazah ni? Dah berpuluh-puluh tahun Ustaz uruskan jenazah, tak pernah dia jumpa mayat yang baunya sedahsyat ni. Ustaz segera panggil pembantu dia dan minta tolong basuhkan muka jenazah tu. Lepas siap dicuci dan semua peralatan disediakan, Ustaz buka keseluruhan plastik tu. Astagfirullahalazim. Sekali lagi Ustaz tersentak. Kedua-dua tangan jenazah tu bukannya terkiam, tapi terangkat hingga ke paras bahu. Tangan kanannya macam tengah genggam sesuatu, dan yang menakutkan, tapak tangannya tu ada luka besar, dan pada luka besar tu dihurung pula dengan ulat. Ulat-ulat putih tu merayap makan daging dekat luka tersebut. Sementara itu, ibu jari dan jari telunjuk dekat tangan sebelah kiri pula tengah pegang cebisan kertas. Kertas putih tu kecil je dan macam dah digunting sekelilingnya. Kertas apa pula ni? Bila Ustaz amati betul-betul cebisan kertas tu, dia terkejut, macam tak percaya. Mungkin bukan kertas tu kot. Ustaz cuba renggangkan kedua-dua jari tu, tapi tak boleh, macam dah melekat sangat. Ustaz pun lembutkan jari jemari arwah dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang berkaitan. Dia ulang-ulang ayat tu sambil tarik kedua-dua jari yang melekat tu, dan ya Allah, memang betul bila jari tu dah terbuka. Memang betul kertas tu. Cepat-cepat Ustaz buang cebisan kertas tu dan terus mandikan jenazah tersebut. Ustaz buang ulat-ulat yang hurung luka di tapak tangan kanan arwah dan urut perutnya untuk keluarkan sisa-sisa najis. Tapi tak ada najis yang keluar. Ustaz mula pelik. Kalau tak ada najis, kenapa busuk sangat mayat ni? Ustaz Amir terus urut lagi perut jenazah beberapa kali. Pun sama, tak ada sebarang najis atau lendir yang keluar dari rongga-rongga di badan arwah. Kemudian Ustaz suruh pembantu dia tolong angkatkan badan arwah hingga macam dalam keadaan duduk. Bila dia angkat je badan arwah, dengan serta-merta keluar dari mulut jenazah tu bermacam-macam rupa lendir, muntah dan najis. Ada yang keras, ada yang lembut, bermacam-macam warna keluar. Baunya terlampau busuk. Ustaz dan pembantu dia terpaksa tahan nafas. Walaupun perut dah memulas, rasa nak termuntah, mereka tahankan juga. Ustaz perhatikan anak-anak arwah. Kesian, tengok mereka pun tutup hidung. Yang perempuan menangis dah. Tapi persoalannya, kenapa mayat arwah jadi macam ni? Persoalan ni terus bermain di fikiran Ustaz. Selesai dimandikan, jenazah diletakkan atas tilam untuk dikapankan. Tapi sekali lagi Ustaz jadi bingung. Kain kapan yang dah siap diukur ikut saiz badan arwah tiba-tiba tak cukup untuk balut tubuhnya. Balut sebelah kanan, sebelah kiri terkeluar. Balut sebelah kiri, belah kanan terkeluar. Nak kata salah kain? Tak juga, sebab dah diukur tadi. Ustaz gantikan kain kapan tu dengan kepada yang lebih besar, saiznya lah XXL, dan boleh bungkus 2 kali ganda tubuh jenazah tu. Masya Allah, kejadian tadi berulang lagi. Kain kapan tu terasa macam mengecil. Kalau dibungkus juga, jenazah tu nampak macam bungkusan nasi lemak beluak ayam. Bahagian atas tak boleh nak bercantum tu. Disebabkan tak ada jalan lain, Ustaz suruh kedua-dua anak arwah keluar dari bilik tersebut. Sehelai kain kapan yang baru mereka bentangkan. Kemudian jenazah diletakkan atas kain kapan tersebut. Dengan perlahan-lahan Ustaz dan pembantu dia golekkan jenazah tu atas kain kapan tersebut. Mereka buat dengan berhati-hati hinggalah kain kapan tu balut seluruh tubuhnya. Ustaz tahu kaedah ni tak sepatutnya dilakukan, tapi nak buat macam mana?
Itu je jalan yang berjaya kapankan jenazah tersebut. Setelah selesai, jenazah diangkat ke dalam surau. Masa tu waktu Zuhur dah masuk. Entah apa balanya, tengah hari tu sekali lagi ustaz kebingungan. Lebih setengah jam menunggu, tak ada seorang pun ahli karyah datang ke surau tu. Padahal surau tersebut terkenal sebagai surau paling aktif dan jemaahnya sangat ramai. Setahu Ustaz Amir, kalau ada solat jemaah tengah hari, tak kurang 50 orang jemaah akan hadir. Tapi pelik, seorang pun tak nampak batang hidung. Akhirnya Ustaz Amir imamkan sendiri solat jenazah tersebut dan dimakmumkan oleh pembantu dia serta anak arwah. Selesai solat, jenazah dibawa ke dalam van. Anehnya, bila Ustaz cuba hidupkan bacaan Al-Quran dalam van, radio tak berbunyi pula. Pagi tadi pasang radio masa nak ambil jenazah dekat hospital, elok pula. Jadi terpaksalah Ustaz mengaji sendiri sepanjang perjalanan untuk sedekahkan kepada arwah. Memang letih, tapi apa boleh buat. Setelah 4 jam perjalanan, sampailah di kampung halaman arwah. Ustaz terus memandu ke arah masjid kampung tersebut. Tapi anak arwah membantah. Mereka suruh terus ke kawasan perkuburan sebab tak ada siapa yang tunggu jenazah bapaknya dekat masjid. Ustaz tak setujulah macam tu, sebab kita kena hormat masyarakat setempat yang mungkin nak ziarah arwah. Van sampai depan masjid. Masa tu jam dah pukul 5 petang. Ustaz turun dan perhati kawasan masjid. Tak ada seorang pun kelibat manusia yang tunggu dekat situ. Pelik, tak pernah Ustaz jumpa orang kampung tak tunggu jenazah. Kalau dekat bandar mungkin juga, tapi kalau dekat kampung memang susah dia nak terima. Disebabkan tak ada penduduk kampung yang tunggu dekat masjid, mereka terus ke kawasan perkuburan. Macam dekat masjid juga, kawasan kubur tu pun lengang. Tak ada orang kampung yang tunggu dekat sana. Dengan bantuan anak lelaki arwah dan pembantu ustaz tadi, jenazah tu pun dibawa masuk ke dalam kubur yang dah siap digali oleh pemuda kampung tersebut. Maha suci Allah. Sekali lagi ustaz terkejut sebab bila jenazah nak dimasukkan ke dalam liang lahat, kepala jenazah tersangkut dan tak dapat masuk ke liang. Yang sedihnya lagi, lepas 3 kali mayat diturunkan, lahat dibesarkan dan dipanjangkan, tapi tetap jenazah tak muat. Masa ni berlaku lagi sesuatu yang amat menyayat hati. Ustaz tengok anak lelaki arwah turun ke dalam kubur, dan masa ustaz berpaling ke arah lain, tiba-tiba kedengaran bunyi prap prap, bunyi macam dahan patah. Ustaz segera tengok ke dalam kubur. Ya Allah, alangkah terkejutnya ustaz bila nampak anak arwah tengah tekan kepala bapaknya dengan kuat untuk paksa masuk ke liang lahat. Bunyi macam dahan patah tu sebenarnya datang dari kepala jenazah yang ditekan dengan kuat. Mungkin tengkuk jenazah patah akibat dipaksa dan ditekan kuat oleh anaknya supaya masuk ke dalam liang lahat. Kemudian cepat-cepat mereka kambus kubur tersebut dan berdoa supaya Allah ampunkan dosa-dosa arwah. Walaupun ustaz tak tahu masalah yang sebenarnya, namun tetap mengharapkan arwah akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang dapat pengampunan Allah. Selesai talqin dan semua urusan lain, ustaz segera keluar dari kawasan perkuburan untuk pulang ke Kuala Lumpur. Hari dah lewat petang, ustaz kena balik cepat. Sebelum balik, ustaz singgah kejap dekat Pekansari kampung tersebut untuk beli makanan sikit buat bekal perjalanan mereka berdua nanti. Baru je beberapa langkah turun dari van, datang seorang lelaki tua yang perkenalkan dirinya sebagai Pak Karim. Pak Karim bertanya, jenazah siapa yang ustaz bawa tu? Mungkin Pak Karim pelik sebab tengok van jenazah yang beralamat Kuala Lumpur masuk ke kampung mereka. Ustaz beritahulah, dia bawa jenazah Polan bin Polan. Bila dengar je nama tu, Pak Karim terkejut. Mati dah orang tua tu. Ish. Pak Karim gelingkan kepala. Ustaz pun tanyalah pada Pak Karim, apa masalahnya yang sebenar? Nak tahu jugalah sebab sejak tadi lagi banyak persoalan bermain di fikiran ustaz. Menurut Pak Karim, arwah ni pengurusi jawatan kuasa kemajuan kampung dekat kampung mereka tu. Tapi arwah tak disukai penduduk kampung sebab tabiatnya yang jadikan rumahnya sebagai tempat berjudi dan minum arak sejak kematian isterinya. Setiap malam rumah arwah akan penuh dengan golongan veteran macam dia untuk main judi. Malah mereka juga kerap bawa masuk betina ke dalam rumah tersebut. Ramai yang tegur perbuatan arwah, tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang bagi nasihat tu pula yang kena
marah semula. Menurut Pak Karim lagi, dia tahu arwah koma 3 hari lalu. Tapi yang mengejutkan ialah arwah koma masa tengah asyik berjudi. Pak Karim tengok dengan mata kepala sendiri macam mana masa koma tu tangan arwah masih pegang botol arak dan sebelah lagi pegang daun teruk. Kabarnya arwah jadi macam tu akibat serangan jantung. Kaki dan tangannya jadi kejang hingga botol arak melekat dekat tangan, manakala daun teruk melekat dekat celah jari. Kawan-kawan arwah cuba tarik botol dan daun teruk tu tapi tak boleh. Ingatkan tu je, rupa-rupanya ada lagi perbuatan arwah yang menyedihkan. Pak Karim beritahu, arwah juga sangat memusuhi orang masjid. Arwah selalu bergaduh dengan orang masjid sebab kurang senang dengan bunyi azan dan kuliah agama yang guna pembesar suara. Arwah suruh pihak masjid tutup speaker luar sebab dia rasa terganggu. Mungkin arwah tak nak dengar kuliah yang ceritakan tentang judi haram, arak haram dan main betina tu pun haram. Maklumlah, kena atas batang hidung dia sendiri. Tambahan pula dia pengurusi JKKK yang berkuasa dalam kampung ni. Bila permintaannya tu tak diendahkan, arwah panjat bumbung masjid tengah malam dan potong wayar pembesar suara tu. Tak cukup dengan tu, arwah selalu buka pintu pagar masjid waktu malam supaya lembu dan kambing masuk dan buang najis dalam rumah Allah tu. Perkara yang paling orang tak boleh terima bila arwah curi tabung masjid yang dibuat khas untuk beli tirai masjid. Tak tahu apa dia buat dengan duit tu, tapi tak mustahil untuk buat judi dan beli arak. Ustaz Amir geleng-gelengkan kepala dengar cerita Pak Karim tu. Dia betul-betul tak sangka ada orang Islam yang berperangai keji macam tu. Lepas cerita panjang, Ustaz minta diri untuk pulang ke Kuala Lumpur. Dalam perjalanan, pembantu Ustaz ceritakan lagi satu perkara yang mengejutkan. Katanya bunyi perap macam dahan patah masa dekat kubur tadi akibat dari anak arwah tekan kepala bapanya dengan kaki. Lepas pijak sampai leher arwah bunyi berap tu, jenazah dapat dimasukkan ke dalam lahat. Barulah anak arwah gunakan tangan. Sampai rumah, Ustaz segera telefon anak lelaki arwah tu, nak tanya hal bapaknya sebab dia tak nak dengar sebelah pihak je. Paling takut adalah fitnah. Sambil menangis, anak arwah bagi tahu mereka tak tahu kegiatan bapaknya sebab mereka adik-beradik tinggal dekat Kuala Lumpur. Yang anak arwah tu tahu bila arwah koma, dia dibawa ke hospital di Kuala Lumpur dalam keadaan tangannya masih pegang botol arak dan daun teruk. Mereka dah berusaha untuk buang botol arak tersebut namun gagal. Daripada koma sampailah bapa mereka meninggal dunia. Begitulah keadaannya. Botol dan daun teruk tu macam dah melekat dekat tangan arwah. Akhirnya anak arwah minta bantuan pihak hospital untuk buang. Usaha tu berjaya, tapi dengan cara yang amat menyakitkan, iaitu siat kulit tapak tangan arwah. Menurut anak arwah lagi, hanya dia, doktor dan seorang pegawai bilik mayat je yang lihat kejadian tu. Mungkin ada di antara kita anggap kisah ni tak logik, macam drama, macam reka-reka cerita. Tapi inilah kekuasaan Allah. Bila Allah nak tunjukkan sesuatu, tak ada apa yang boleh halang. Cerita ni bukan untuk aibkan arwah, tapi untuk dijadikan pengajaran kepada kita semua. Berita tentang keuzuran Pak Yunus mula tersebar di seluruh kampung Adi di pantai timur Tanah Air. Adi terkejut, rupa-rupanya dah hampir seminggu Pak Yunus terlantar dekat rumah. Patutlah dah lama Adi tak nampak Pak Yunus. Kalau tak, setiap petang dia akan lepak dekat warung Ahmad. Tak ada siapa tahu apa sakitnya. Lepas solat isyak, Adi dan beberapa orang jemaah masjid pergi ke rumah Pak Yunus untuk ziarah. Sanak saudara dan teman sekampung dah ramai berada dekat rumah Pak Yunus masa tu. Adi segera ambil tempat duduk dekat penjuru dinding dan bertanya tentang penyakit Pak Yunus. Namun mereka semua tak pasti. Ahli keluarga Pak Yunus pun tak tahu apa sakitnya. Tiba-tiba je orang tua tu jatuh sakit dan tak berdaya untuk bangun. Pak Yunus yang berusia 60-an tu kelihatan terbaring tak bergerak dekat ruang tamu. Tubuhnya kurus, wajahnya cengkung, matanya yang terperosok ke dalam terpejam rapat sejak Adi datang tadi. Adi terus perhati Pak Yunus dan beberapa orang ahli keluarga dan jiran-jiran berbual dengan suara separuh berbisik. Suasana dalam rumah Pak Yunus serta-merta jadi sunyi sepi bila Pak Yunus tiba-tiba bangun. Semua yang berada dalam rumah tu terkejut, termasuk si Adi. Mereka semua perhatikan Pak Yunus yang tengah menggosok-gosok matanya beberapa kali. Kenapa ramai ni?
Pak Yunus bersuara. Mak Timah, isteri Pak Yunus, segera mendekatinya. Pak Yunus tiba-tiba pandang pelik wajah Mak Timah dan terus bertanya, "Siapa kau?" Semua jiran dan sahabat Pak Yunus terkejut. Semua jadi pelik. Mustahil Pak Yunus tak kenal isterinya sendiri. Mereka semua saling memandangkan sama sendiri. Apa yang terjadi pada Pak Yunus sebenarnya? Kemudian Pak Yunus pandang sekeliling. Dia macam tak kenal sesiapa pun dekat situ. Lepas tu dia mula memanggil-manggil ibunya, "Mek, Mek." Lepas tu dia panggil ayahnya, "Cik, Cik." Dengan kuat. Mak Timah cuba tenangkan suaminya tu, tapi tak diendahkan. Pak Yunus terus panggil ayah dan ibunya. Ada juga dia panggil nama kawan-kawan lamanya, tapi semua nama yang disebut tu dah lama meninggal dunia. Tiba-tiba dalam ramai-ramai tu terdengar seseorang berkata, "Dah buang tabiat agaknya Pak Yunus ni." Kata orang-orang tua dulu, kalau seseorang yang dekat nak mati, dia akan berperangai aneh. Itu tanda masanya dah dekat. Pak Yunus hanya tersenyum dengar kata-kata tu. Langsung tak diendahkan kata-kata tadi. Sebaliknya, dia kelihatan macam tengah bersembang dengan seseorang. Tapi seorang pun tak nampak dengan siapa dia bercakap. Suaranya tenggelam timbul. Mereka cuba juga amati setiap patah yang Pak Yunus kata, tapi kurang jelas. Tak ada siapa yang faham apa yang dicakapkannya. Selang 15 minit kemudian, Pak Yunus baring balik. Nafasnya tercungap-cungap. Dia kelihatan sangat lesu. Kata Mak Timah, dah dekat seminggu suaminya tu tak makan dan minum. Menurut doktor yang merawatnya, kalau diikutkan keadaannya, memang sepatutnya Pak Yunus ni dah lama meninggal. Tak lama kemudian, Imam Salim ajak mereka semua sama-sama bacakan surah Yasin untuk Pak Yunus. Mudah-mudahan dengan cara tu Allah Subhanahu Wa Taala akan sembuhkan Pak Yunus. Tapi kalau masanya dah tiba, mohon supaya dia pergi dengan tenang. Pak Yunus nampak tenang je masa mereka baca surah Yasin. Tak lama lepas tu, Pak Yunus bangkit sekali lagi dan perhati keliling. Ramai yang manusia tak ada kepala, kata Pak Yunus. Mereka semua tetap teruskan bacaan. Sesekali Adi perhatikan gelagat Pak Yunus. Adi nampak Pak Yunus memandang ke satu arah. Dia macam nampak sesuatu yang pelik. Kemudian tak semena-mena Pak Yunus menjerit, "Sakit ni!" Lepas tu dia mengelupur atas lantai macam ikan kelemasan. Mereka semua teruskan bacaan Yasin. Sambil baca tu, mata mereka semua terus pandang ke arah Pak Yunus yang terus berteriak macam dirasuk hantu. Lepas habis baca Yasin, tiba-tiba Pak Yunus bersuara, "Tolong ambil tangan aku atas bumbung tu. Tolong, aku sakit ni." Adi menongak tengok ke arah siling. Tak ada apa-apa pun dekat situ. Apa sebenarnya yang berlaku? Tak lama lepas tu, Tok Wan, seorang orang lama dekat kampung tu yang juga pengamal perubatan, muncul depan pintu. Mulutnya terkumat-kamit baca sesuatu. Lepas tu Tok Wan menghampiri Pak Yunus yang tengah mengelupur kesakitan dan meraup muka Pak Yunus. Nafas Pak Yunus mula tercungap-cungap bila Tok Wan meraup mukanya sambil baca ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian Tok Wan letakkan telinganya betul-betul dekat mulut Pak Yunus. Lepas tu dia angguk-angguk kepala. Tok Wan bersuara, "Mana anak-anak Yunus? Mari sini semua. Ayah kamu ada benda nak cakap ni." Lepas semuanya dah berkumpul, Tok Wan suruh anak-anak Pak Yunus maafkan segala kesilapan ayah mereka dan mohon supaya anak-anak Pak Yunus doakan kesejahteraan ayah mereka sekiranya dia telah pergi nanti. Kemudian Tok Wan bisikkan sesuatu ke telinga pembantunya, Dolah. Penduduk kampung yang lain terpinga-pinga. Tok Wan bersuara, "Tak ada udara ni. Buka sikit bumbung dengan papan lantai ni. Biar dia pergilah. Kesian dia duduk macam ni." Dolah terus naik ke bumbung dan buka sekeping zinc yang berada betul-betul atas Pak Yunus. Seorang lagi penduduk kampung buka papan lantai yang berada sebelah Pak Yunus. Sepanjang zinc dan lantai dibuka, Pak Yunus hanya perhati je. Dia kelihatan tenang, sikit pun tak bergerak. Tok Wan berbisik ke telinga Pak Yunus. Yunus mengucap La ilaha illallah. Bila Tok Wan cakap macam tu, dada Pak Yunus mula berombak-rombak, turun naik. Matanya terbeliak, mulutnya terkumat-kamit, tangan dan kakinya menghentak-hentak lantai. Tak lama lepas tu, Pak Yunus hembuskan nafasnya yang terakhir. Segera Tok Wan tutup mayat Pak Yunus. Pak Yunus dah meninggal dunia. Namun begitu, fikiran Adi masih lagi dibelenggu persoalan. Kenapa Pak Yunus jadi macam tu? Kenapa seksa betul sakaratul mautnya? Kenapa dibuka bumbung dan lantai rumah? Soalan demi soalan bermain di fikiran Adi. Setelah dirisik-risik dengan penduduk kampung, rupa-rupanya masa Pak Yunus hidup,
dia ada bela saka. Saka tu digunakan untuk jaga harta dan anak isterinya. Kata Tok Wan, Pak Yunus sebenarnya dah lama meninggal dunia. Tinggal sakanya je yang berada dalam tubuhnya. Sebab itulah dia liat nak mati. Satu malam, lebih kurang seminggu lepas arwah Pak Yunus meninggal dunia, Adi dan adik lelaki dia lalu depan rumah arwah Pak Yunus. Masa lalu dekat kawasan tu, mereka ternampak seorang wanita berpakaian putih tengah duduk depan pintu pagar rumah Pak Yunus. Mereka amati wanita tu. Raut wajahnya tak pernah mereka tengok. Sebaik saja Adi dan adiknya lintas rumah Pak Yunus, tiba-tiba wanita tu panggil Adi. Adi, Adi. Mereka berdua berhenti lalu berpaling ke arah wanita tu. Alangkah terkejutnya bila mereka tengok wajah wanita tu sungguh mengerikan. Bulu keningnya sangat lebat, mukanya hitam legam. Mereka berdua terus lari lintang pukang. Lepas kejadian tu, barulah Adi tahu rupa-rupanya sebelum ni dah ramai penduduk kampung jumpa wanita tu depan rumah Pak Yunus lepas kematian orang tua tu. Tak ada siapa yang kenal atau tahu dari mana datangnya wanita tu. Disebabkan itu, ramai yang percaya wanita tersebut adalah jelmaan saka belaan Pak Yunus. Bila terkenang balik peristiwa tu, Adi mula tertanya-tanya macam mana keadaan Pak Yunus masa malaikat maut datang menjemputnya pulang. Dada terus berdebar. Takut. Perbuatan syirik adalah satu perkara yang sangat dilaknat dan termasuk dalam 7 dosa besar. Kejadian ini terjadi kepada Ustaz Izhar berlaku beberapa tahun lalu. Selesai je bagi ceramah di sebuah negeri di selatan tanah air, tiba-tiba tangan Ustaz Izhar ditarik oleh seorang lelaki yang dia tak kenal. Kata lelaki tu dia berhajat benar supaya Ustaz Izhar boleh datang ke rumahnya. Dia suruh Ustaz tengok keadaan ayahnya yang dah lama terlantar. Disebabkan hajatnya terlalu besar, Ustaz Izhar setuju. Kemudian Ustaz dan beberapa orang jemaah terus pergi ke rumahnya. Masa dalam perjalanan, Ustaz sempat tanya punca penyakit ayahnya tu. Jawab lelaki tu, dah dekat 2 tahun ayahnya macam tu. Bila dia bawa ke hospital, doktor tak dapat kesan apa penyakitnya. Beberapa hari dekat hospital, doktor suruh ayahnya balik. Dia berulang aliklah ke hospital hampir setahun. Lepas tak ada apa-apa perubahan, akhirnya ayahnya terlantar je lah dekat rumah tu. Walaupun terlantar, ayahnya kuat makan dan gelojoh, tapi badannya tak gemuk atau berisi. Ayahnya akan sakit pada sewaktu siang dan kelihatan sihat pada waktu malam je. Dah ramai ustaz, doktor dan juga pengamal perubatan yang dijumpa. Dah beribu-ribu duit habis, namun ayahnya masih dalam keadaan yang sama. Mana-mana ustaz yang datang ke kawasan tu, pasti dia akan minta tolong. Setelah dengar penjelasan dari lelaki tu, barulah Ustaz Izhar nampak sedikit gambaran. Perkara ni mungkin susah sikit. Lagipun Ustaz Izhar bukanlah orang yang arif dalam bidang ni, tapi dia faham dan tahu jugalah dalam perbuatan Islam ni semua penyakit ada ubatnya. Paling mujarab adalah Al-Quran. Sampai dekat rumah lelaki tu, Ustaz Izhar tak terus masuk. Dia beri tegak depan pintu, berbetulkan niat dan bertawakal kepada Allah. Apa yang jadi, biarlah Allah yang bantu. Kemudian Ustaz jenguk ke dalam rumah. Ada beberapa orang ahli, mungkin ahli keluarganya, tengah duduk sambil pandang ke arah Ustaz. Ustaz terus bagi salam. Bila melangkah masuk je ke dalam rumah, Ustaz nampak sekujur tubuh sedang terbaring dengan keadaan yang menyayat hati. Tubuhnya sangat kurus, hanya tinggal kulit dengan tulang. Matanya cengkung. Mengikut pandangan Ustaz, usia lelaki tua yang tengah terbaring tu lebih kurang dalam 80-an. Kemudian Ustaz Izhar ambil tempat betul-betul dekat sisi sebelah kanannya. Masa Ustaz masuk, lelaki tu tengah tidur. Tapi sebaik saja Ustaz duduk dekat sebelah dia, lelaki tua tu segera buka mata dan renung ke arah Ustaz dengan renungan yang sangat tajam. Hati Ustaz terus berdebar-debar, jantungnya berdegup kencang. Jarang-jarang Ustaz alami situasi macam ni. Ustaz balas balik renungan tu sambil baca surah Al-Fatihah dan ayat kursi. Mereka berdua saling berbalas renungan. Waktu tu Ustaz dapat rasakan sesuatu. Bulu-bulu roma dia terus meremang, petanda ada sesuatu yang gaib tengah berlega-lega di sekeliling mereka. Kemudian Ustaz minta jemaah yang datang untuk sama-sama bacakan surah Yasin. Tapi sebelum mereka semua nak mula baca, tak semena-mena Ustaz Izhar terasa tiupan angin yang sangat kuat masuk ke dalam rumah. Ustaz minta seorang pemuda yang berada berhampiran pintu supaya tutup pintu tu.
Yasin. Ustaz mulakan bacaan. Masuk je ayat kedua. Lelaki tua tu tiba-tiba je bangun dan pandang Ustaz dengan renungan yang semakin tajam. Wajahnya sungguh bengis. Buka pintu, buka pintu, jekah lelaki tua tu sambil matanya tepat pandang ke dalam anak mata Ustaz. Pemuda yang berada dekat tepi pintu tu cepat-cepat bangun dan buka pintu. Angin kuat terus menerjah masuk ke dalam rumah. Sebaik pintu dibuka, alangkah terkejutnya Ustaz bila ternampak seekor ular berkepala dua berwarna hitam berlingkar depan pintu. Ular tu taklah besar tapi cukup menggelikan. Ustaz pula memang sangat geli dengan ular. Bila nampak ular tu, dengan spontan Ustaz Izzah terus melompat atas meja. Suasana dekat luar jadi kecoh. Jemaah lain yang berada dekat situ mula cari sesuatu untuk pukul ular tersebut. Ular tu melingkar masuk menuju ke arah lelaki tua tu. Bila Ustaz nampak jemaah nak pukul ular berkenaan, Ustaz terus bersuara, Jangan pukul ular tu, kata Ustaz. Kemudian Ustaz Izzah berkata pada ular tu pula, wahai ular, sekiranya kamu hamba Allah dan kamu bukan ular yang sebenar, segera kamu keluar dari rumah ini. Ular tu terus melingkar-lingkar. Bila Ustaz nampak ular tu tak nak keluar juga, Ustaz bagi syarat supaya pukul ular tu. Mungkin ia betul-betul seekor ular, tapi sebaik mereka nak pukul dengan pantas, ular tu meluru ke arah dapur. Bertempiklah semua jemaah wanita bila nampak ular meluru ke arah mereka. Belum sempat ular tu dibunuh, ia terus keluar ikut pintu belakang dan masuk ke dalam semak. Semua yang ada pada malam tu rasa pelik. Dari mana datangnya ular berkepala dua tersebut? Sedangkan sebelum ni ular tu tak pernah kelihatan. Setelah keadaan agak reda, Ustaz pandang ke arah lelaki tua tu. Ya Allah, alangkah terkejutnya bila tengok matanya terbeliak macam orang dalam keadaan ketakutan yang teramat sangat. Lidahnya pula terjelir sengit keluar. Rupa-rupanya ketika jemaah lain tengah sibuk dengan ular tadi, ketika itulah nyawa lelaki tua tu dicabut dan dia pergi dalam keadaan yang sangat mengaibkan. Ustaz Izzah segera tolak lidah arwah masuk ke dalam mulut dan tutup jenazah. Bila dah selesai segalanya, Ustaz Izzah tanya pada anak arwah, apa sebenarnya amalan arwah masa hidup sampai dia susah nak meninggal dunia? Menurut anak arwah, ayahnya adalah seorang peneroka. Boleh dikatakan dia adalah salah seorang peneroka yang terawal buka kampung tu. Menurut kawan-kawan arwah, masa muda, arwah ni seorang yang sangat kuat. Hingga ke sebatang balak pun dia mampu angkat seorang diri. Arwah juga sangat berani. Kalau masuk hutan, dia hanya pergi seorang diri je, walaupun bermalam dekat hutan tu selama beberapa hari. Pada pandangan Ustaz Izzah, mungkin amalannya yang membuatkan arwah susah nak meninggal dunia. Amalan orang dulu-dulu banyak bersangkut paut dengan jin dan iblis. Disebabkan itulah orang dulu-dulu ada kelebihan yang susah nak dijangkau dengan pemikiran. Tapi taklah semua. Namun melihat keadaan jenazah tadi, mungkin ia bersangkut dengan amalan yang tak baik. Firman Allah dalam surah Al-Jin ayat 6 yang bermaksud, dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang daripada manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin, kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat. Okey, itu dia 3 kisah yang sempat saya kongsikan hari ni. Kalau anda suka dengan video ni, nanti tengok video ni pula. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosah.